Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempa kena balon kau-kau oleh netizen sahabat-sahabat semua apabila Wan Ahmad Faizal mengatakan tidak pernah tunggang logo Parti Perikatan Nasional ataupun mana-mana parti. Jadi hari ini ya netizen membuat satu siasatan yang begitu hebat sehingga mengkantoikan orang yang paling bijak di dalam Parti Bersatu ini, yang pernah memberikan cadangan untuk print duit banyak-banyak sahabat-sahabat semua untuk menyelesaikan isu masalah inflasi ataupun masalah kurangnya wang negara di pasaran. Itu antara cadangannya lah, tidak lain tidak bukan itu mencetak duit banyak-banyak. Antara kehebatan, antara kepintaran yang ada kepada pemimpin ini, sehingga hari ini beliau kantoi lagi sekali lagi. Jadi apakah benda yang membuatkan beliau kantoi itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Ya, apabila netizen yang mengkantoikan Wan Faizal sebenarnya pernah tunggang logo parti masa beri bantuan. Itu yang dibongkarkan oleh pihak warganet dan juga netizen. Ya, yang mana Ketua Angkatan Bersatu ini, anak muda Bersatu, Wan Faizal pernah ya menjadi sasaran dan menjadi sasaran selepas mendakwa katanya beliau tidak pernah menunggang logo atau nama parti ketika memberi bantuan. Beliau dikritik selepas pengguna laman X bertanya tentang gambarnya yang pernah memberi sumbangan sambil tertera lambang Perikatan Nasional. Daripada gambar yang dikongsikan warganet, ternyata ahli parlimen Macang itu pernah menyerahkan sumbangan mocek yang tertera lambang Jatah Negara dan juga Perikatan Nasional. Inilah dia kaki penipu. Kalau katanya sebelum ini tidak pernah, tapi netizen begitu bijak untuk mengkantoikan pemimpin bijak daripada Bersatu ini. Ya, ini kata netizen, ni pula macam mana YB? Tanya pengguna X yang kemudian dibalas semula oleh Wan Faizal. Aduhai, kalau sumber sumbangan itu betul daripada kerajaan, malah kena letak Jatah Negara seperti PMX bagi dan lain-lain katanya. Gambar itu sumbangan peruntukan khas ICU yang ada dalam kapasiti saya ketika menjadi sebagai ahli Dewan Undangan, ahli Dewan Negara ataupun timbalan menteri. Saya tak tunggang dan klaim Bersatu PN yang sumbang seperti jeleknya Menteri DAP buat siapnya. Siapan balas itu kemudiannya disindir warganet yang menganggap beliau mungkin tidak pernah nampak bahawa mock check yang diberikan sebenarnya tertera lambang Perikatan Nasional di bahagian bawah. Cakap tak serupa bikin, kata netizen ya, menyerang ya Wan Faizal ini. Kalau salah tetap salah, tapi masa kau buat tak salahkah soalnya? Alamak, ini dikira mengata dulang ke, kata netizen terbabit. Masalahnya sekarang yang dipertikai logo daripada parti diletak dalam tu. Jadi yang YB bagi tu ada logo parti juga kan. Takkan benda simpel macam ni pun ke laut juga. Malang dia ore maye YB gini, kata netizen itu. Jadi sebelum ini sejumlah peruntukan diberikan kepada beberapa buah sekolah termasuk sekolah jenis kebangsaan Cina di Perak. Bagaimanapun satu keping gambar mock check yang mempunyai logo parti DP mengundang pertikaian, terutama dari pembangkang yang mendakwa parti itu mempolitikkan sumbangan dana kerajaan demi mileage parti sendiri. Tidak ketinggalan, pemuda UMNO turut menuntut penjelasan daripada naib pengurusi DAP, Ngah Koming. Ahli Parlimen Teluk Intan itu kemudian dalam sidang medianya semalam menjelaskan logo DAP pada mocek sumbangan kepada beberapa buah sekolah tidak sepatutnya dijadikan isu. Ya, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan itu berkata sebaliknya perkara yang penting adalah sekolah-sekolah terbabit memperoleh manfaat daripada sumbangan yang diberi. Itu antara jawapan balas ya daripada Ngah Koming ya, menteri berkenaan. Itulah dia sahabat-sahabat semua, satu isu yang sedang hangat diisukan, dipolitikkan oleh pihak pembangkang, terutamanya Wan Saiful ini yang sendiri pernah melakukannya. Tetapi kalau orang lain buat semuanya tak boleh. Inilah sahabat-sahabat semua ya, sifat daripada kepimpinan yang terlalu bijak ya daripada Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu ini. Itu dia. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi yang saya ingin berikan sedikit update juga ya, berkaitan dengan satu lagi berita yang agak menggempakan apabila Ketua Balai Polis berdepan hampir 100 tuduhan rasuah. Wow, inilah dia sahabat-sahabat semua.
Kadang-kadang pihak pembangkang bertanya, kenapa begitu banyak rasuah yang dibongkar ketika ini? Katanya, mungkin kerajaan ini banyak melakukan rasuah. Soalnya sahabat-sahabat semua, karena ketika era kerajaan Perikatan Nasional, mereka tidak membentras rasuah. Malah rasuah itu semakin berleluasa tapi dibiarkan begitu saja. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang mahu untuk membentras rasuah, kerana itu ramai rasuah-rasuah dibongkarkan. Ramai banyak rasuah, kes-kes karena sekarang rasuah ini dibicarakan. Kerana apa? Kerana kerajaan ini memberikan komitmen 100% untuk membentras rasuah. Kerana itu kita boleh nampak banyak individu-individu ya seperti Ketua Balai ini ditangkap, ya, dilondekan daripada perkara-perkara rasuah seperti ini. Kerana itu banyak rasuah, ya, yang kelihatan, yang tertonjol, ya, didakwa, dibongkar dan sebagainya. Kerana kerajaan perpaduan ini, Malaysia Madani, ya, mahu untuk membentras. Ketika PN tidak nampak ada rasuah. Kerana apa? Rasuah itu dibiarkan berleluasa seperti itu. Itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan berita ini, yang mana dikatakan seorang anggota polis berdepan 98 pertuduhan menerima suapan dengan nilai keseluruhannya 31.400 di Mahkamah Seksyen Kuantan Pang hari ini. Anwar Yaakob yang berpangkat Sarjan Meja didakwa melakukan semua kesalahan terbabit antara tahun Januari 2021 hingga Oktober tahun lalu. Anwar 54, ya, bukan Datuk Seri, ya, tapi Ketua Balai ini nama juga Anwar, 54 tahun. Bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan selesai dibicarakan di Hakim Ahmad Hamzani Muhammad Zain. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa menerima suapan berjumlah 100 hingga 2.000 daripada beberapa individu melalui pemindahan wang atas talian ke akaun bank miliknya. Tertuduh sebelum ini bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pang sebelum dipindahkan ke Balai Polis Cerating sebagai Ketua Balai. Pendakwaan dibuat mengikuti Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan Pegawai oleh pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Riva Izzati Abdul Muttalif. Tertuduh pula diwakili Peguam Muhammad Baharudin Ahmad Kasim. Pihak pendakwaan memohon mahkamah menetapkan ikat jamin ke atas Anwar sebanyak RM15,000 bersama seorang penjamin. Namun peguam mewakili tertuduh memohon agar jumlah itu dikurangkan. Ini karena katanya hanya memperoleh gaji bersih sebanyak RM3,000 sebulan dan menanggung isteri serta 3 anak selain turut menjaga ibu bapanya yang berusia 76 ke 73 tahun. Hakim akhirnya memutuskan menerima permohonan pihak pendakwaan dan memutuskan Anwar diikat jamin RM15,000 serta syarat tambahan, yaitu dia perlu melapor diri ke pejabat SPRM setiap bulan bermula bulan depan hingga kes selesai. Tertuduh juga diperintah untuk tidak mengganggu saksi kes sepanjang kes dibicarakan. Hakim menetapkan 25 September bagi sebutan semula kes dan serahan dokumen berkaitan. Wow, itulah dia sahabat-sahabat semua. Mujurlah ya pimpinan yang ada dalam negara kita hari ini bersungguh-sungguh untuk membentras rasuah, tidak seperti kerajaan Perdana Menteri Perikatan Nasional sebelum ini yang dilihat, ya, mereka juga turut kelihatan menyokong, pada pandangan saya kelihatan menyokong. Kerana apa? Kerana tidak 100% ya untuk menangani masalah korupsi ini. Hari ini, hari demi hari kita mendengar individu, ya, pemimpin-pemimpin politikus yang didakwa kerana terlibat dalam skandal rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, sahabat-sahabat semua. Jadi itu saja apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Dan sekiranya anda juga mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walaun-Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Termasuk juga GTA, geng takut Anwar, ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.